Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada Risalah Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar karangan Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullahu ta'ala. Dan insya-Allah kita punya perbahasan pada malam ni ialah sambungan daripada bahagian yang keempat. Bahagian yang keempat iaitu perbahasan kita pada durus wa ibar, iaitu pengajaran dan pedoman dalam berkaitan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanan beliau berhijrah daripada Mekah ke bumi Madinah Al-Munawwarah sehinggalah Nabi stabil di bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi itu perbahasan kita pada malam ni. Dan kita dah sebut banyak daripada poin durus wa ibar tu. Dan kita last berhenti pada poin yang ke-16. Poin yang ke-16 inilah poin yang terakhir untuk bahagian yang keempat. Sebelum pada kita masuk bahagian yang kelima, iaitu berkenaan dengan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis pada poin yang ke-16. Dia kata wa fil kitabil ladzi aqada fihi ar-rasul al-ukhuwatu bainal muhajirin wal ansar. Dalam piagam bertulis yang telah dimeterai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita sebut dengan Sahifah Madinah ataupun Piagam Madinah itu, yang mana dalam piagam itu apa Nabi buat, iaitu Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan juga ansar. Wa ta'awuni bainal muslimina wa ghairihim jumlatun minal adillati allati la turaddu ala anna asas ad-dawlati al-islamiyyah qa'imun ala al-adalati al-ijtima'iyyah. Maksud dia sini ialah terdapat juga dasar kerjasama antara orang Islam dan juga orang bukan Islam. Dan ini merupakan bukti yang tidak boleh disangkal lagi. Bukti bahawa dasar keadilan sosial adalah asas tertegaknya negara Islam. Maknanya dalam Piagam Madinah yang telah disusun oleh Nabi itu, Nabi memberikan toleransi. Sebab Nabi nak pimpin negara Madinah ni, negara orang Islam yang baru tertegak ini, yang mana di Madinah ni adanya orang Islam daripada kalangan muhajirin dan ansar. Yang mana kita tahu bahawasanya masyarakat Arab mereka kuat dengan semangat kabilah, semangat kesukuan mereka. Dan dalam pada waktu yang sama di Madinah juga bukan hanya ada orang Islam, ada juga daripada kalangan ahli kitab, khususnya orang Yahudi daripada beberapa kabilah. Antaranya yang terkenal ialah Bani Nadir, Bani Qainuqa dan juga Bani Quraidah.
Jadi hidup dengan kelompok Islam dan bukan Islam memerlukan satu pandangan politik yang jelas oleh pemimpin itu. Jadi antara benda yang Nabi gagaskan ataupun Nabi bawa dalam perlembagaan ataupun Sahifah Madinah itu ialah Nabi bawa tentang al-adalah al-ijtimaiyah, iaitu keadilan sosial. Maknanya Nabi nak tunjuk di sini ialah agama Islam itu toleransi kepada agama-agama lain. Bila mana agama Islam itu pemimpinnya telah mendapat tempat untuk memimpin, maknanya yang jadi pemimpin itu ialah orang Islam, menyebabkan kita akan lihat dalam struktur pentadbiran itu orang Islam menjadi dominan, maknanya menjadi kumpulan yang paling ramai. Walau macam mana pun, bukanlah makna toleransi itu memberikan hak seluas-luasnya, tetapi memberi dengan kadar-kadar keperluan tertentu sahaja. Adapun bila mana kelompok-kelompok yang bukan Islam, maknanya daripada kalangan Yahudi, mereka cuba ingin menguatkan syiar mereka, itu tidak diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita tengok dalam satu hadis yang sahih, bahkan hadis ini disebut oleh para ulama sebagai mutawatir, Nabi kata al-a'immatu min Quraisy, kepimpinan itu mestilah kembali kepada Quraisy. Hadis ini ialah hadis yang sahih, para ulama sebut mutawatir. Maknanya bila mana satu-satu negara itu, maknanya satu-satu tempat tu dia nak buat kerajaan, orang Islam lah di kawasan tu, pemimpinnya mestilah daripada kalangan Quraisy. Hadis ni menjadi orang kata apa, perbahasan di kalangan para ulama. Ada yang memberi kefahaman ataupun memberi penjelasan, hadis ni tunjuk pada kita bahawasanya pemimpin orang Islam mesti dah daripada kalangan Quraisy, dengan makna daripada kalangan orang yang paling dekat nasab keturunannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat. Itu yang dimaksudkan. Bahkan para ulama dalam kitab-kitab fiqh pun, iaitu fiqh kenegaraan, mereka menyebut benda ni. Mereka mengatakan bahawasanya yang paling afdal ialah yang memimpin daripada keturunan Rasulullah. Macam kita dipilih ni raja, memang sampai dia punya nasab keturunan itu kepada keluarga Nabi. Jadi dari segi perundangan kita tak ada masalah. Termasuklah raja-raja dan sultan. Bukan raja ni dipilih je guna. Sultan di negeri lain pun dia ada silsilah tersambungnya. Sebab kalau kita tengok dalam bab perundangan ni, yang dimaksudkan ialah pemerintah yang tidak bertukar. Adapun pemerintah yang bertukar ataupun penguasa yang bertukar dengan sebab pilihan raya tu tak termasuk dalam apa yang dibincang. Sebab negara kita ni dia sistem tak sama. Jadi kita melihat mana pemimpin yang kekal. Yang kekal ialah sistem beraja itu. Jadi hadis itu sebahagian para ulama kata dia mesti keturunan Nabi. Yang kedua pula kata hadis ni bukanlah Nabi kata dan Nabi wajibkan pemimpin itu mesti Quraisy. Tapi yang Nabi kata dan Nabi sebut sini ialah maksudnya melihat kepada kelompok yang paling dominan, paling ramai. Maknanya kalau bangsa tu yang paling, negara tu bangsa apa yang paling ramai. Cuma poin dia ialah adalah ijtimaiyah. Keadilan sosial perlu diberikan penekanan. Tapi tidaklah sampai kepada toleransi sampai menggadai prinsip agama. Itu yang disebut dalam bahagian pertama yang dia sebut sini. Sementara asas hubungan baik orang Islam dan bukan Islam adalah hidup aman damai selagi mana mereka berbaik-baik dan tidak mengancam ketenteraman negara. Sebab tu kalau kita tengok dalam bab berurusan dengan orang kafir, ini ialah bab yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Sebab itulah pembahagian orang kafir ni dia ada beberapa pembahagian. Paling asas ada dua. Satu dia panggil kafir zimmi, yang kedua dia panggil kafir harbi. Kafir zimmi ialah orang kafir yang bukan Islam, yang mereka duduk dalam negara Islam dan mereka sedia ingin patuh terhadap undang-undang negara tersebut, iaitu negara orang Islam itulah. Sebab tu perkataan zimmi maksudnya
kita menjaga hak dia, ataupun kita menjaga keperluan-keperluan asasi manusia yang ada pada diri dia, iaitu kita jaga dia daripada kena gangguan ataupun kena kacau, dicuri, dirompak harta benda dia. Itu hak, itu perlu dapat kepada golongan kafir zimmi. Berdasarkan ayat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, saya tak ingat surah apa, cuma Allah Ta'ala kata, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu. Jika salah seorang daripada orang musyrik minta perlindungan dengan kamu, kamu kena beri perlindungan. Maknanya dia bersedia. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Okay. Cuma yang kita tak beri penekanannya yang ujung ayat tu. Kita beri dia orang berlindung di negara ni, duduk, dia orang nak beli tanah, ada bahagian-bahagian dia orang nak ada rumah, nak berniaga, nak bekerja apa semua boleh. Okay. Cuma yang ujung tu Allah Ta'ala kata hatta yasma'a kalam Allah. Dan kamu kena beri perlindungan sehingga dia dengar kalam Allah. Yang ni agak kurang diberi penekanan. Iaitu dengan erti kata lain, ialah melakukan dakwah. Melakukan dakwah kepada golongan non-Muslim secara besar-besaran. Maknanya kempen Islam kepada non-Muslim secara besar-besaran, sebab kuasa dominan ada pada orang Islam. Jadi projek-projek untuk mempromosikan Islam perlu lebih giat. Jangan asingkan orang kafir sehingga dia orang tak ada peluang langsung untuk faham ataupun dengar paling kurang tentang Islam. Sebab kita tahu agama Islam ialah agama yang ada unsur dakwah. Okay. Cuma kalau kita tengok di Malaysia kita ni, dia punya pergerakan agak lambat. Dan kalau kita tengok antara agama-agama lain yang melakukan kerja misioneri ataupun dakwah ini, saingan yang paling kuat di negara kita ialah Kristian. Bukan daripada Malaysia tapi daripada luar yang datang, yang memberi sumbangan tenaga yang banyak. Dia orang promosi Kristian kepada orang bukan Islam, bukan kepada orang Islam, orang bukan Islam yang belum Kristian. Khususnya ialah masyarakat Cina lah di Malaysia ni. Sebab yang paling cepat convert daripada agama lain ke Kristian ni ialah masyarakat Cina di Malaysia ni. Sebab apa? Sebab dia punya dakwah lagi laju, kempen dia pun lagi laju. Itu antara sebab. Bahkan ini dah dibuat kajian pun. Di setiap tempat dibuat kajian, orang Cina lebih banyak dapat peluang untuk pergi ke gereja walaupun dia orang belum lagi Kristian, berbanding untuk dia orang dapat datang ke masjid ataupun dengar apa yang ada dalam agama Islam. Bahkan kalau kita tengok 16 orang Cina masuk Kristian, baru seorang daripada mereka masuk Islam. Itu ialah keadaan realiti di Malaysia. Arahan tu Allah Ta'ala sebut hatta yasma'a kalam Allah. Sebab kita jarang nak bercakap tentang agama. Kita kena sebut benda ni bukan kerana kita kena faham, nak bercakap agama di sini bukan maksud kita convince dia ataupun kita bercakap suruh dia masuk Islam terus. Okay. Kita cerita dekat dia kat mana yang dia tak faham tentang Islam. Sebab majoriti orang-orang yang non-Muslim di Malaysia ni, dia orang tidak faham apa orang Islam, kenapa orang Islam buat benda ni. Okay. Kenapa orang Islam tak makan babi? Apa? Kenapa? Dari segi ayat Quran ke apa semua, larangan ke apa semua. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang Cina dia silap faham terhadap orang Islam, Melayu khususnya. Kenapa orang Melayu tak makan babi? Sebab orang Melayu menyembah babi. Ada orang Cina faham macam tu. Sebab apa? Sebab dia kata Hindu tak makan lembu sebab dia sembah lembu. Melayu tak makan babi sebab mungkinlah masjid dia orang ada babi kot. Itu kefahaman sebab apa? Maklumat tak sampai. Bukan silap dia. Kita dengar macam, dia ni kurang ajar betul faham lagu tu. Bukan silap dia kurang ajar. Kita yang duduk lama apa semua, tak pernah kita kempen apa, tak pernah diajak bercakap, berbincang apa semua. Bahkan ada orang Islam yang cuba nak buat benda ni, dipandang serong. Mungkin kerana keadaan terlampau selesa mengamalkan agama, menyebabkan kita rasa tidak ada kepentingan untuk kita sebut tentang agama. Jadi dalam piagam Madinah yang Nabi buat ni, di Madinah waktu terbentuk negara Madinah ni, Nabi SAW menekankan isu tu. Dan benda ni dijalankan selepas daripada kewafatan Rasulullah oleh Abu Bakar As-Siddiq,
oleh Umar Al-Khattab dan lain-lain. Cuma kalau kita tengok pada zaman Umar, dia lebih jelas sebab Umar membuat undang-undang yang clear. Orang-orang Kristian, sebab pada waktu zaman Umar ni berlaku pembukaan Palestin, Baitul Maqdis, dan di Baitul Maqdis ni dia dikuasai oleh Kristian. Bila mana Islam menguasai Baitul Maqdis pada zaman Umar, Umar benarkan orang-orang Kristian untuk dia beribadah, duduk dalam gereja dia, dibolehkan. Cuma tidak dibenarkan untuk membunyikan loceng gereja. Yang tu tak boleh. Tidak dibenarkan syiar-syiar. Diorang nak beribadah dipersilakan. Okay. Cuma ini ialah nak tunjuk pada kita izzah, kemuliaan. Kemuliaan Islam. Okay. Sebab tu kalau kita tengok setengah-setengah negara yang bukan pemimpinnya Islam, mereka melihat syiar-syiar agama tertentu agak bahaya dan tak perlu diberi ruang. Sebab tu ada negara yang larang azan. Setengah-setengah negara. Orang-orang Islam yang sikit lah situ. Sebab dia lihat itu ialah agenda kepada satu projek nak kempen. Dan hakikatnya kalau tengok, tidak, kita kalau seorang pemimpin tu dia tak boleh tolerance banyak sangat kepada perayaan-perayaan agama lain. Kalau dia seorang Muslim lah. Bukan makna dia larang orang agama lain sambut, tapi dia tu taklah cepat sangat nak beri ucapan menyambut hari kawan ni, ataupun provide kata apa, laluan untuk dia orang buat perayaan dia orang. Tak nak sebutlah agama apa, cuma sampai hari raya dia orang ada banner tu daripada orang Islam. Benda tu bukan kata kita tak nak tolerant, tapi kita tak bersungguh ke arah tu. Dia orang nak sambut, dibenarkan dia orang sambut. Sebab Nabi tidak tolerance pada benda-benda seperti itu. Walaupun benda ni orang kata apa dah, hidup pada zaman ni pun orang yang sebut Merry Christmas ni bukan maknanya dia mengiktiraf Jesus tu sebagai anak Tuhan. Ada orang bercakap macam tu, bahkan ada daripada kalangan ahli agama pun bercakap macam tu. Okay. Tapi ianya sebenarnya dari segi hukum asal dan dari segi menjaga dominan. Sekarang ni kita berada di negara yang majoriti Islam, bukan kita berada di negara yang minoriti Islam. Jadi ianya satu benda yang perlu dilihat sebagai serius, sebab ianya ialah syiar, berkaitan dengan syiar. Sebab tu kalau kita tengok, bila mana satu-satu rumah ibadat, masjid, surau didirikan. Contoh kita ada masjid ni, lepas tu ada pula masjid lain yang dekat-dekat. Kedua-dua masjid bila mana masuk waktu, dia kena laungkan azan sekuat mungkin. Walaupun orang di masjid sana mungkin dia boleh dengar azan masjid ni, sehingga orang masjid sana kata kita tak payah azan lah, kita sab ke masjid tu je azan. Sebab semua dengar. Tak, sebab ia berkaitan dengan syiar. Sebab tu bila mana hari raya korban, Nabi suruh nampakkan kita berkorban tu syiar. Sebab tu kita tengok agama lain pun sama. Bila mana dia orang pecah kelapa, dia orang nak buat tengah orang ramai, dia orang tak nak buat dalam rumah dia orang. Sebab itu berkaitan dengan syiar. Bila mana dia orang nak angkat apa-apa sajalah perayaan dia orang nak tunjuk, dia orang nak ada liputan, nak suruh orang tengok. Sebab orang kata apa, daripada syiar itu dia ada satu benda yang boleh memberi kefahaman orang yang tak pernah tengok dan tak pernah tahu tentang agama itu, supaya orang nampak ritual. Sebab tu kalau tengok sebahagian orang bukan Islam, dia orang tak pernah dipamerkan kerja-kerja haji. Bukan nak suruh dia orang pergi Mekah, cuma nak suruh dia orang tengok, orang kata apa, kempen. Waktu masuk musim haji, maknanya pihak-pihak yang berwajib lah, kerajaan, nampakkan, siarkan, supaya dia orang nampak, okey, ini yang orang Islam duk buat. Walaupun pada peringkat awal dia agak menentang, tapi dia perlu tahu, maklumat-maklumat itu perlu ada, supaya dia tak silap faham, ataupun dia tak nak tahu sampai bila-bila, dan akhirnya kita pula di akhirat nanti yang dipertanggungjawabkan kerana seruan tak sampai pada dia orang. Sebab para ulama bahas tentang status orang kafir yang tak pernah sampai dakwah, adakah dia direct ke neraka? Ada sebahagian para ulama kata tak, dengan sebab dia orang tak pernah sampai dakwah, dia orang tak masuk neraka. Apatah lagi kalau orang Islam yang duduk, orang bukan Islam duduk dalam negara Islam, tak ada seorang orang Islam beritahu kepada dia tentang Islam. Kita punya fikirlah, kita boleh fikir, siapa yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan untuk kempen? Takkan dia. Takkan kita nak kata silap dia tak cari. No. Sebab yang memegang urusan untuk kempen tu
Tidak ada halangan pun. Kita bukan dihalang oleh mana-mana orang pun. Kita boleh bercakap, kita boleh beritahu, dan kita tidak minta untuk dia terus bersetuju dengan apa yang kita sebut. Cuma just dengar. Dia macam kempen orang jual barang, cuma just beritahu barang ni dia nak terima, nak beli, tak nak beli, itu cerita lain. Okey. Cuma nak katanya dalam pembinaan sebuah negara yang Nabi letakkan, syiar Islam mesti kena duduk atas. Agama lain boleh duduk dalam negara ni, tapi tetap diberi keutamaan kepada pemimpin yang beragama Islam atau pemimpin Muslim pada waktu itu. Kemudian dia sebut sini, prinsip kebenaran, keadilan, kerjasama dan kebajikan dan takwa, bekerja untuk kebaikan manusia, serta menolak penindasan golongan jahat daripada masyarakat pula merupakan slogan-slogan yang paling tertonjol dilaungkan oleh negara Islam. Maknanya semua ni kena buat. Kebenaran, keadilan, kerjasama, kebajikan dan takwa, semua benda ni kena buat. Maknanya sebuah negara dia perlu angkat benda ni sebagai agenda utama. Bila mana negara tu negara Islam, pertama dia kena angkat agama dia, kedua dia kena angkat keadilan sosial. Cuma kalau kita tengok di dunia sekarang ni, dia ada satu badan yang akan buat tinjauan negara-negara ni, dia punya orang kata apa, standard rakyat dia dengan kerajaan ni macam mana. Saya tak ingat istilah dia tu, cuma dia ada istilah yang khusus. Dia ada satu badan di dunia ni yang akan tengok, yang akan nilai negara ni sejauh mana rakyat dia dengan kerajaan dia. Maknanya dia akan nilai keselesaan rakyat dengan kerajaan. Dia akan tengok pada 5 aspek. Pertama, dari segi aspek politik. Kedua, dari segi aspek keselamatan. Ketiga, dari segi aspek pendidikan. Keempat, dari segi aspek kesihatan. Dan yang kelima ni saya tak ingat sebab kita sebut tiba-tiba ni. Okay. Cuma nak katanya saya dah terbaca lah artikel yang dah lama dah pun. Bukanlah lama dalam 2-3 tahun, maknanya dalam 2-3 bulan baru ni baru. Okay. Dia ada senarai happiness country, negara-negara yang orang seronok duduk di negara tu. Dia buat perbandingan 150 buah negara. 150 buah negara. Yang duduk atas ni ialah negara Eropah lah. Dan waktu saya tengok tu, terasa nak tengok negara kita. Negara kita duduk tangga 82, separuh ke bawah. Maknanya dia 150 tu separuh bawah kita duduk. Maknanya tak semua rakyat happy dengan pemimpin negara dia. Tak semua rakyat happy dengan keselamatan negara dia. Tak semua rakyat happy dengan pendidikan negara dia. Dan tak semua rakyat happy dengan kesihatan negara dia. Okay. Kalau benda tu berlaku di negara yang pemimpinnya bukan Muslim, maka benda tu kita tak pelik lah. Okay. Tapi kalau benda tu berlaku di sebuah negara yang pemimpinnya dominan Muslim, maka mesti ada benda yang perlu dilihat dan dinilai balik. Walaupun ada orang kata taklah teruk sangat 82, tapi sebuah negara yang Muslim, sebuah negara yang orang kata apa, yang dalamnya program agama tak ada orang halang, cuma adalah bergaduh-bergaduh sikit, tu benda biasalah. Cuma nak katanya ialah tidak dihalang untuk kamu bercakap agama dan kamu boleh cambahkan agama. Dan kalau tengok dia makin kurang sihat sebab keadaan masyarakat negara kita ni, dia lebih minat tengok satu isu di media sosial tanpa dia memahami isu tu dulu. Dan benda ni ialah satu penyakit yang makin lama, makin hari dia makin teruk. Sebab tu kita akan tengok trend orang hari ni, dia akan tunggu isu semasa je yang dalam media sosial. Ada isu apa, dia akan join untuk ulas, untuk share, untuk buat troll terhadap isu tu, untuk buat apa-apalah, untuk maki ke isu tu apa semua. Ini ialah petanda orang kata apa, cara menilai sebuah bangsa tu semakin menurun. Dia tak nak kaji, dia kira nak dengar, dan dia nak tengok yang paling ringkas, nak faham yang paling mudah, nak suruh orang terang yang paling senang untuk dia faham. Dia tak nak buat critical thinking, tak nak buat analisis apa semua, tak nak. Dia tak nak benda-benda payah, dia cuma nak benda mudah. Dia just tengok telefon dia, tengok orang komen, oh tak betul rupanya benda ni, tak betul rupanya perkara ni. Okay. Ini antara benda yang kita boleh tengok keadaan yang semakin teruk dan meruncing, tapi tak sepatutnya hakikatnya berlaku bagi sebuah negara Muslim. Okay. Kemudian dia sebut sini, selain itu
umat Islam akan berjaya merealisasikan pembinaan masyarakat yang paling kuat, paling sempurna, paling bahagia dan paling progresif. Walau apa pun situasi yang berlaku, adalah menjadi maslahah kepada kita untuk memastikan negara dibina di atas asas-asas Islam. Okay. Secara umumnya Dr. Mustafa Sibai ni dia sebut beberapa dalil. Sebab saya tak nak baca habis sebab dia agak panjang poin yang ke-16 ni. Cuma dia sebut sini, mengabaikan kemaslahatan ini bererti kita berhadapan dengan kerosakan dan kebinasaan. Islam tidak menyakiti orang bukan Islam kerana tidak menyakiti orang bukan Islam dalam negara Islam. Ia tidak menindas akidah mereka, juga tidak mengurangkan hak-hak mereka. Kenapakah wujud kebimbangan jika ada negara Islam ingin melaksanakan syariat Islam dan menegakkan hukum hakamnya, padahal keseluruhan syariat dan hukum hakam Islam mengandungi keadilan, kebenaran, kekuatan, persaudaraan dan jaminan sosial yang menyeluruh di atas asas persaudaraan. Ini yang dia timbulkan pada zaman dia, maknanya 50 tahun yang lepas di Syria pada waktu tu, yang berhadapan dengan orang kata apa, penjajahan France ataupun Perancis pada waktu tu, yang kita boleh tengok ianya antara kesan yang paling kuat masuk ke dalam negara Syria pada waktu itu. Cuma nak sebutnya secara umum, apa yang ingin disampaikan oleh Dr. Mustafa Sibai ini ialah mencontohi keadaan Nabi membina sebuah kerajaan dan melihat kepada perkara-perkara utama ialah lebih perlu diberikan keutamaan. Sebab tu zaman sekarang kita bukan nak gagaskan benda yang besar, tapi kita nak terus pergi pada poin dia. Bila mana berlaku isu, nak suruh orang faham, bukan nak suruh orang tu faham sampai dia boleh berfalsafah dengan isu tu, bukan. Maknanya bila mana kita tengok satu orang dia tak faham, kita terangkan kat mana yang dia tak faham. Kita jangan fikir besar sangat. Ada orang dia fikir macam mana nak mencerdikkan umat, tu cerita jauh lagi. Cerita-cerita macam ni dia terlampau jauh. Macam mana nak bagi semua orang ni faham agama macam zaman Nabi, itu keadaan yang perlu kejuhudan yang besar, perlu orang kata apa, tenaga yang ramai untuk bercakap benda tu. Sekarang ni perlu fokus kepada isu yang paling dekat, iaitu memahamkan orang satu isu supaya dia tidak tergesa-gesa dalam menilai satu-satu benda itu. Jadi ini benda yang ingin disampaikan oleh Dr. Mustafa Sibai sebagai penutup untuk bahagian yang keempat ni. Jadi kita terus masuk kepada bahagian yang kelima. Bahagian kelima ialah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam bahagian kelima ni dia senaraikan ada 11 peperangan yang berlaku pada zaman hayat Nabi. Okay. Sebelum pada kita masuk bahas tentang bab peperangan apa-apa semua ni, kita kena tahu beberapa perkara dulu bila kita bercakap tentang siar maghazi ataupun sirah berkenaan dengan peperangan Rasulullah ni. Pertama kita kena tahu istilah. Bila mana kita baca hadis, kita baca kitab sirah, bila mana peperangan itu diberi nama ghazwah, ianya bermaksud perang yang Nabi sertai. Bila mana dia sebut ghazwah, dia maksud perang yang Nabi sertai. Tapi kalau dia sebut ma'rakah ataupun sariyah, ianya bermaksud perang yang Nabi tak sertai. Sebab tu tak semua perang Nabi sertai. Ada perang-perang yang Nabi hantar sahabat, Nabi tak join pun perang tu. Ini benda dan maklumat asas yang kita kena tahu bila mana kita baca tentang bab peperangan. Maknanya kita baca hadis tu dia sebut ma'rakah sekian-sekian, ini perang Nabi tak join. Tapi kalau dia sebut ghazwah, contoh ghazwah Badar, peperangan Badar, okey, Nabi join. Tengok ma'rakah Mu'tah, perang Mu'tah, Nabi tak join sebab nama dia ma'rakah. Itu ada beza dalam bahasa Arab. Okey. Sini dia sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir tidak sempat menetap selesa di Madinah apabila siri peperangan antara baginda dengan Quraisy dan kabilah-kabilah Arab yang menyokong mereka bermula. Nabi sampai di Madinah tak sampai beberapa tahun, masuk tahun kedua hijrah, dah ada siri peperangan pertama. Okay. Ahli sejarah Islam meletakkan beberapa istilah bagi siri peperangan ini. Mereka menamakan peperangan antara orang Islam dan orang musyrik yang disertai oleh Nabi sebagai ghazwah. Sementara pertempuran kecil yang berlaku antara kedua pihak
dan tidak disertai oleh Nabi dinamakan dengan sariyah atau ma'rakah. Ini yang dah kita sebut tadi. Bilangan ghazwah sebanyak 26 ghazwah. Peperangan yang Nabi join dalam hidup Nabi ni ada 26 peperangan. Sementara peperangan yang Nabi tak join, yang dinamakan dengan sariyah ataupun ghazwah, ada 38. Maknanya yang Nabi tak join lagi banyak pada yang Nabi join. Namun dalam perbincangan yang tergesa-gesa ini, kami hanya menyebutkan ghazwah ataupun perang yang terkenal sahaja, iaitu sebanyak 11 siri peperangan. Maknanya dia campur lah ni. Ada yang dia terang ni ialah ma'rakah, perang yang Nabi join, perang yang Nabi tak join, dan ada yang dia terang ni ialah ghazwah, perang yang Nabi join. Yang pertama, sudah maklum kita sebagai orang Islam ni, antara perang yang terkenal dan akan disebut selalu ialah ghazwah Badar. Peperangan Badar yang berlaku pada bulan Ramadan. Okey. Sini dia sebut, ia berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah ialah tahun yang berlaku banyak arahan-arahan yang Allah Ta'ala letakkan kepada orang beriman. Antaranya ialah pensyariatan azan ataupun salat berjemaah berlaku pada waktu itu. Dan juga pensyariatan puasa pun tahun yang sama juga. Termasuklah peperangan. Maknanya ada 3. Sebelum pada tu orang Islam dia salat. Sebab salat ni dia bermula, penanda aras dia ialah pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Macam sekarang ni bulan Rejab ni orang duk cakap tentang Isra' dan Mi'raj. Okay. Cuma para ulama tak sepakat, adakah ia betul berlaku pada bulan Rejab? Macam-macam pandangan lah. Okay. Ada kata dia berlaku 2 tahun sebelum hijrah, ada kata 10 tahun sebelum hijrah. Cuma nak katanya penanda aras kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj ni ialah salat. Cuma semua orang tahu Isra' Mi'raj berlaku waktu Nabi belum hijrah. Waktu Nabi berada di Mekah ni dah ada perintah salat 5 waktu. Cuma salat 5 waktu di Mekah pada waktu itu, ia bukanlah salat yang sama macam di Madinah. Tidak ada azan. Azan tak ada lagi. Sebab azan itu syiar. Sebab tu saya sebut tadi, azan ialah syiar. Tak boleh nak angkat syiar tu di Mekah. Sebab Mekah dipegang oleh orang kafir secara total dan menekan. Sifat dia orang pegang tu, pemerintahan itulah pemerintahan yang menekan. Maknanya kalau kita buka satu saja syiar, maka akan berlaku pertumpahan darah yang besar. Ini ialah fik ataupun ini ialah cara Nabi yang ditunjuk oleh wahyu untuk bawa Islam. Sebab tu di Mekah tak ada cerita buat masjid. Cerita buat masjid ni lepas pada hijrah. Tidak ada keperluan buat masjid. Bahkan buat masjid ianya menambah bahaya besar kepada orang Islam. Jadi Nabi hanya buat perkumpulan umum saja di mana-mana rumah sahabat untuk susun atur strategi. Sebab itulah Nabi suruh sebahagian sahabat pergi berhijrah ke Habsyah. Sebab takut diorang tak tahan dengan tekanan yang kena di Mekah pada waktu itu. Sebab tekanan yang kena di Mekah ni luar daripada dugaan yang kita duk baca dalam kitab-kitab sirah. Walaupun kita baca tu biasa sebab bukan kita yang kena. Tapi kalau kita tengok ayat Quran, Allah Ta'ala sebut, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ayat ni adalah surah Baqarah. Allah Ta'ala kata, apakah kamu kira kamu akan dapat masuk syurga selagi kamu belum diuji macam orang terdahulu, yang mana mereka kena kesusahan, mereka kena penindasan, sehingga mereka digoncang imannya, dan sehingga mereka pergi dekat Rasul dan tanya, wahai Rasul, bila nak turun pertolongan Tuhan ni? Rasul cuma boleh jawab, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Tuhan tu dekat. Sebab tu kalau tengok orang Muhajirin ni, dia ada kedudukan yang lebih sikit daripada orang lain. Walaupun kita kata Ansar tu pun mulia juga, cuma Muhajirin dia orang mengalami tekanan yang dahsyat. Tuan-tuan kena tahu, suasana penolakan yang dikenakan oleh Nabi dan orang-orang beriman di Mekah luar biasa. Kalau kita tengok pada waktu tu Nabi dia kempen Islam, tapi Nabi tidak ada jawapan konkret kalau sahabat tanya.
Ya Rasulullah, bila kita nak menang? Tak ada jawapan konkret. Tidak ada jawapan yang boleh meyakinkan. Cuma mereka yakin atas sebab orang ni kata kita akan menang. Tu je. Bukan senang. Sebab propaganda yang menyerang orang Mekah kiri dan kanan. Kalau kita baca sirah yang lebih dalam dan detail, kita akan tengok waktu Nabi ni balik daripada Isra' Mi'raj, maknanya Nabi sampai di Mekah tu, dah turun burak siap. Nabi ni fikir, dia bersandar. Dalam riwayat kata bersandar di Kaabah. Sampai tu dekat waktu subuh tu bersandar di Kaabah. Fikir macam mana aku nak cerita ke orang apa yang aku lalui semalam. Bukan senang. Perjalanan yang penuh keajaiban, dan perjalanan tu tak boleh daripada orang lain melainkan Nabi. Lepas tu tak ada teman. Kalau ada seorang teman, Abu Bakar ke, 2 orang pun lagi okey. Panggillah Abu Bakar ke, Ali ke, bagi cerita tu ada benda yang boleh yakin. Tak boleh. Tidak ada, sebab perjalanan itu adalah perjalanan yang dipilih. Bila mana Nabi ni dia nak cerita, dia fikir. Saya tak nak cerita komplit lah cerita ni. Cuma nak kata ujian Tuhan. Orang yang first lalu depan Nabi waktu Nabi bawa balik Isra' Mi'raj ni, tuan-tuan ingat siapa? Abu Bakar? Bukan. Abu Jahal first kali melintah. Hak yang duk lawan Nabi sakan dah sebelum tu. Nabi duk fikir, duk cerita, sehingga Abu Jahal ni dia tanya, ya Muhammad, apa kena dengan kamu? Dia kata, Nabi kata dalam riwayat Ibn Hisham, jitu min ardil muqaddas. Aku baru balik daripada Baitul Maqdis. Benda tu menyebabkan Abu Jahal terkejut. Abu Jahal tanya, kamu pergi bila? Pergi semalam. Balik pagi tadi. Sah dia ni gila. Orang lain pergi Palestin, perjalanan 40 hari 40 malam. Dia pergi semalam, balik semalam juga. Flight pun tak ada, apa pun tak ada. Okay. Cuma Abu Jahal dia sangat pandai pretending. Dia tak tunjukkan dia nak lawan lagi. Dia kata, boleh tolong cerita perjalanan tu. Okay. Cuma saya nak katanya, Abu Jahal ni punya awal bangun nak cari pasal dengan Nabi. Sebab waktu tu subuh. Kita yang nak berjuang Islam ni, subuh pun tak bangun. Kawan tu yang nak lawan Islam tu, belum subuh lagi duk cari Nabi, nak kata apa dekat Nabi hari ni. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Okay. Cuma saya nak katanya, waktu Nabi cerita, orang kafir confirm dah tolak. Okay. Waktu Nabi cerita tu, ada sebahagian sahabat Nabi ni dia macam tak boleh nak percaya kau. Saya selalu kalau baca sirah ni, kita selalu duk fikir, kalaulah yang duduk dalam kalangan tu ialah kita, kita nak duk geng belah mana waktu tu? Propaganda sangat kuat. Kuat kata Nabi tak betul. Yang kata Nabi tak betul lagi kuat, lagi berpengaruh. Media dia pegang, suara-suara awam dia pegang. Nabi suara kecil je, tak ada sokongan ramai pun. Okay. Bila mana orang sampaikan pada Abu Bakar, orang beritahu pada Abu Bakar, sahabat kamu Muhammad semalam dia pergi Baitul Maqdis, lepas tu dia naik ke langit, dia balik ke Mekah pada malam yang sama. Apa Abu Bakar kata? Kalau itulah yang dia cerita, itulah yang aku percaya. Oh, luar biasa betul. Orang macam ni dia bukan, orang kata apa, bukan berlakon. Ianya ialah satu keimanan yang Tuhan berikan pada dia. Dan waktu dia sebut benda tu dia bukan nak ambil hati Nabi. Waktu dia sebut tu memang daripada lubuk hati dia yang dalam, betul. Yang Nabi Muhammad sebut ni lah betul. Bukan dia tipu, bukan dia kelentong, memang betul. Cuma saya nak katanya, ada sebagian sahabat-sahabat lain yang dia ada rasa ragu sikit. Dia kata, betul ke Nabi ni pergi? Biarlah Abu Bakar nak percaya, dia percayalah. Cuma orang lain. Saya duk sebut ni, kalau kita nilai diri kita, kalau kita duduk di situ waktu tu, kita nak percaya belah mana? Dengan suara ramai tu pegang daripada golongan yang tak betul. Cuba kita nilai dengan zaman sekarang. Propaganda hebat juga zaman sekarang. Bila mana berlaku satu isu, kita nak kenal yang mana geng betul, mana tak betul, pun problem ni zaman sekarang ni. Walaupun boleh cek, boleh cari dalam internet, boleh baca pun sejarah betul yang mana, sejarah tak betul mana. Dah ada pun ulama buat kitab hadis palsu, kitab hadis maudhu'. Boleh cek tengok. Zaman ni pun tak kena gaya tergeliat masuk geng tak betul juga. Zaman sekarang dengan pencarian maklumat yang luas. Maknanya kalau saya katalah, orang zaman sekarang ni kalau dia mati, Tuhan tanya kenapa jadi tak betul juga, dia kata tak ada orang beritahu.
jawapan yang sangat-sangat rapuh. Mustahil tak ada orang beritahu kamu, melainkan kamu yang blok diri kamu untuk faham benda tu. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Kita bila azan dulu akan elaborate pada kali yang akan datang, dan kita berpada situ je untuk kali ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.